Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tingkatan 4 bersama Cikgu Wan. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, pelajar-pelajar semua, hari ini kita akan belajar membuat rumusan. Okey, panduan merumus. Yang pertama, baca arahan soalan serta teliti semua bahan yang disediakan. Yang kedua, tema atau isu serta kata kunci tidak dinyatakan dalam soalan. Oleh itu, baca dan teliti semua bahan yang disediakan bagi mengenal pasti tema dan fokus perbincangan. Yang ketiga, fokus dan isi rumusan perlu menyentuh semua bahan yang disediakan. Yang keempat, bahan-bahan yang disediakan boleh terdiri daripada petikan dengan grafit atau petikan dengan petikan. Semua bahan mempunyai tema atau isu yang sama. Yang kelima, fokus perbincangan mungkin berkaitan dengan ciri-ciri, punca, kesan, cara mengatasi atau halangan mengatasi isu tersebut. Yang keempat, biasanya terdapat dua fokus pada bahan satu, petikan, manakala satu fokus lain atau fokus yang sama pada bahan dua, grafit atau petikan. Yang ketujuh, pendahuluan rumusan boleh mengandungi dua atau lebih fokus berkaitan tema atau isu yang dibincangkan. Pendahuluan dua fokus. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. 2 markah. Rumusan membincangkan fokus 1. 1 markah. Pendahuluan 3 fokus. Rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. 2 markah. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. 1 markah. Yang ke-8, kesimpulan rumusan mengandungi dua elemen, iaitu elemen 1 berbentuk cadangan. Contoh, haruslah, hendaklah, perlulah. Elemen kedua, kesan daripada cadangan. Contoh, supaya, agar. Mesti masukkan tema atau isu yang dibincangkan. Kesimpulan ditulis dalam satu ayat. Yang ke-9, jawapan rumusan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jumlah markah rumusan ialah 30 markah. Isi 20 markah, bahasa 10 markah. Markah bahasa dinilai secara holistik, cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. Pengiraan isi. Contoh 1. Bilangan isi bahan 1. Fokus 1, usaha 2 isi. Bilangan isi calon 2. Bilangan isi diterima 2, 1, 0. Fokus 2, peranan 6 isi. Bilangan isi calon 6. Bilangan isi diterima 5, 6. Bahan 2, fokus 1, usaha 4 isi. Bilangan isi calon 2. Bilangan isi diterima 1, 2. Jumlah isi keseluruhan 8 isi. Pengiraan isi contoh 2. Fokus 1, langkah 6 isi. Bilangan isi calon 6. Bilangan isi diterima 5. Fokus 2, punca
2 isi. Bilangan isi calon 1. Bilangan isi diterima 1, kosong. Bahan 2. Fokus 1. Usaha 4 isi. Bilangan isi calon 1. Bilangan isi diterima 1. Bahan 3. Fokus 3. Kesan 3 isi. Bilangan isi calon 2. Bilangan isi diterima 1, 2. Jumlah kombinasi setiap bahan 8 isi. Maksud, tema dan fokus perbincangan dalam petikan. Yang pertama, tema atau isu. Perkara pokok yang dibincangkan. Yang kedua, aspek atau fokus perbincangan. Definasi, maksud, takrif, penerangan ringkas atau padat bagi menjelaskan konsep atau makna sesuatu kata, frasa dan lain-lain. Ciri, sifat yang khusus pada sesuatu. Kategori, bahagian dalam sesuatu sistem atau kumpulan. Sejarah, asal-usul ataupun salah-silah. Peranan atau tanggungjawab, tugas atau pekerjaan yang dipegang mempunyai peranan, memainkan sesuatu peranan untuk menjayakan sesuatu tujuan atau rancangan. Faktor atau punca, unsur atau penyebab yang menyumbang kepada sesuatu hasil. Kesan, sesuatu yang timbul daripada sesuatu kejadian, keadaan, perbuatan dan tindakan sama ada kesan baik atau kesan buruk. Faedah, sesuatu hasil yang mendatangkan nilai positif daripada sesuatu usaha atau kejadian. Langkah, usaha yang diambil untuk mengurangkan, mengelak atau mengatasi sesuatu daripada berlaku. Halangan, aral, gangguan, rintangan, cabaran dalam usaha menjayakan sesuatu perkara. Perkembangan, kemajuan atau pertumbuhan, perihal ataupun proses, berkembang menjadi besar, membiak, meluas dan sebagainya. Aktiviti atau kegiatan, melaksanakan atau mengadakan sesuatu usaha. Kepentingan atau keperluan, sesuatu yang dikehendaki, dipentingkan untuk menjaya atau merealisasikan sesuatu. Tindak balas atau respon, sesuatu tindakan yang diambil apabila sesuatu perkara berlaku. Contoh dua bahan, dua fokus, F1 tambah F2 tambah F2. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Bahan 1. Petikan. Masyarakat kini tidak boleh berpisah dengan aplikasi media sosial. Secara sedar atau tidak, penggunaan aplikasi media atau laman sosial ini membawa banyak keburukan jika disalahguna oleh masyarakat. Antaranya, aplikasi ini membuka peluang kepada aktiviti yang boleh melekakan dan menyebabkan ketagihan kepada penggunanya. Banyak masa penting penggunaan terbuang disebabkan terlalu asyik dengan teknologi ini. Lebih teruk lagi apabila para pekerja ketagih mengakses aplikasi ini sehingga mengabaikan tugas hakiki mereka. Selain itu, aplikasi ini juga berkaitan dengan amalan pendedahan hal peribadi seseorang. Banyak pihak yang tidak berpuas hati dengan orang lain telah mendedahkan pelbagai kelemahan individu yang dibenci dengan tujuan untuk memalukan mereka. Aplikasi media sosial juga boleh mengundang penyebaran maklumat palsu atau kurang tepat kepada golongan masyarakat sehingga mereka mungkin akan mengambil tindakan yang salah terhadap pihak lain.
Malah penyebaran maklumat yang bersifat hasutan juga boleh dilakukan melalui aplikasi ini sehingga mampu menggoyahkan keharmonian sesuatu institusi sosial mahupun negara. Sifat laman sosial yang mesra pengguna dan global pula memberi peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri hasil kerja orang lain atau plagiat melalui aplikasi rangkaian sosial. Golongan ini dengan mudah menyalin bahan yang telah dihasilkan semula supaya menjadi hak milik mereka. Penyalahgunaan media sosial perlu diatasi secara menyeluruh. Sebagai pengguna, setiap individu perlu berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak menjejaskan potensi diri. Pengguna laman ini juga tidak seharusnya berkongsi maklumat jika sesuatu perkara yang diterima itu belum ada kepastian kerana jika maklumat tersebut palsu, banyak pihak yang menerima risikonya. Selain itu, ibu bapa mesti memantau penggunaan media ini agar tidak menjejaskan khasiat anak-anak. Meskipun media ini menjadi satu keperluan, menghadkan tempoh penggunaan media sosial oleh para remaja perlu dilakukan. Bahan yang kedua iaitu grafik. Undang-undang berkaitan kesalahan laman sosial. Jenis kesalahan undang-undang yang digunapakai. Hasutan. Akta Hasutan 1948. Menggugat keselamatan. Kanun Keseksaan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Penipuan, Akta Jualan Langsung 1993, Akta Syarikat 1965, Akta Perbankan dan Institusi Keuangan Malaysia 1989, Akta Undang-Undang Pasaran, Moda dan Perkhidmatan 2007. Hak Cipta, Akta Hak Cipta 1987. Fitnah, Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Lucah, Sumbang, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isi cadangan 2 bahan 2 fokus F1, F2, tampuk F2. Pendahuluan. Rumusan membincangkan keburukan dan langkah mengatasi penyalahgunaan laman sosial. Fokus 1. Keburukan laman sosial. Petikan. Yang pertama, membuka peluang kepada aktiviti yang boleh melekakan. Kedua, menyebabkan ketagihan. Yang ketiga, berlaku amalan pendedahan hal peribadi seseorang. Keempat, boleh mengundang penyebaran maklumat palsu atau kurang tepat. Yang kelima, berlakunya penyebaran maklumat yang bersifat hasutan. Yang keenam, pihak tidak bertanggungjawab mencuri hasil kerja orang lain. Fokus 2. Langkah mengatasi penyalahgunaan laman sosial. Yang pertama, penggunaan perlu berhati-hati menggunakan media sosial. Ibu bapa memantau penggunaan media dalam kalangan anak. Yang ketiga, tidak berkongsi maklumat jika tidak pasti. Yang keempat, menghadkan tempoh penggunaan. Fokus 2. Langkah mengatasi penyalahgunaan laman sosial grafik. Mewujudkan atau melaksanakan undang-undang berkaitan penyalahgunaan laman sosial. Menyediakan garis panduan penggunaan laman sosial. Penutup, cadangan dan harapan. Semua pihak perlu memastikan laman sosial digunakan dengan bijak agar tidak mendatangkan keburukan kepada diri sendiri dan pihak lain. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Pelajar-pelajar boleh baca contoh jawapan ni. Cikgu rasa itu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.